Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita akan bermula huraian dengan bahagian 1 kepimpinan, iaitu pada bab 1 yang bertajuk kepimpinan. Kepimpinan adalah antara perkara penting dalam kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial. Tanpa kepimpinan, ia menyukarkan lagi suatu kumpulan ataupun masyarakat untuk berkembang maju dalam menuju kejayaan dan prestasi yang cemerlang. Itu adalah hakikat yang kita perlu fahami tentang kepimpinan, kerana jika seseorang itu ataupun sesuatu kumpulan tidak mempunyai pimpinan, hal ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai suatu panduan ataupun suatu ikutan. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat lari. Yang pertamanya adalah pimpinan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidayah dan taufik. Kita perlu lihat pula apakah perbezaan antara hidayah dan taufik. Kenapa kita tidak perlu minta hidayah saja? Kenapa kita tidak perlu minta taufik sahaja? Kenapa perlu kedua-dua perkara ini? Menariknya adalah kerana hidayah itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Itu jelas. Sudah ada satu panduan yang jelas untuk kita beramal, iaitu kitab utama Al-Quran. Kita perlu jelas tentang perkara itu. Jadi sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah maksud taufik? Taufik ini adalah kekuatan untuk kita melaksanakan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang betul, perkara-perkara yang dipandu oleh hidayah, iaitu Al-Quran. Itulah kekuatan. Kerana ramai orang mereka tahu itu Al-Quran. Mereka tahu Al-Quran itu betul, tetapi mereka masih tidak mahu mengikuti Al-Quran, sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai sehingga menyebabkan mereka ini degil untuk mengikuti Al-Quran. Tidak perlu kita nak pandang jauh, pandang diri kita sendiri cukuplah. Kerana kita nak beramal dengan Al-Quran, kita betul-betul nak memahami Al-Quran itu dan mengamalkan Al-Quran itu memerlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata penting di dalam aqidah, iaitu la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu zarah itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah sikap kita, perjalanan hidup kita tidaklah bergerak melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bercita-citalah tara mana pun, kita rancanglah hebat tara mana pun, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, maka perkara itu tidak akan berlaku. Oleh itu adalah kepimpinan dari sudut peribadi lah ataupun personal. Bagaimana pula saya ingin sebut tentang dalam bab ini adalah kepimpinan ini adalah perkara penting bagi suatu kumpulan manusia ataupun suatu kumpulan masyarakat untuk berkembang maju dan lebih laju untuk mencapai kejayaan dan prestasi yang cemerlang. Kerana apa? Kepimpinan ini boleh terpengaruh dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan taufik, dan kepimpinan juga boleh dipengaruhi oleh faktor nafsu, pangkat, harta, kejayaan yang membawa kepada
kelalaian dunia, sehingga akan menyebabkan mereka buta terhadap kepimpinan ini dan menjadikan kepimpinan ini sebagai suatu modal untuk mengumpul harta, pangkat, jiwa orang-orang. Kepimpinan itu membuatkan orang terpengaruh dengan dia, mendengar arahan dia. Sebab itulah kita perlu menjaga hati kita apabila menjadi seorang pemimpin. Itu dari sudut masyarakat. Itu saya kira dari sudut pandang Islam begitu. Adapun dari sudut teorinya, kita boleh lihat teori-teori barat yang mereka meletakkan bahawa antaranya teori great man yang mana dipelopori oleh Bennis and Nenus. Teori ini membawa mesej bahawa kepimpinan itu merupakan bakat atau pembawaan sejak lahir. Maksud dia, kalau dalam istilahnya saya telah sebutkan, iaitu seperti kata-kata you are a born leader. Anda memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, ataupun kita katakan mudah, dia sudah mempunyai bakat sebagai seorang pemimpin sejak dilahirkan. Yang kedua adalah teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah teori yang menjelaskan bahawa pemimpin itu lahir daripada peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan perlunya ada pemimpin, ataupun pemimpin itu lahir daripada suatu peristiwa-peristiwa yang besar, seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan ataupun reformasi. Jika di Malaysia kita tahu siapakah pemimpin yang bangkit kerana kehebatan mereka dalam memimpin. Kita tahu ada pemimpin yang hebat, dilihat hebat kerana mereka ini memimpin revolusi. Kita tahu bahawa ada pemimpin yang hebat sehingga ke tahap global, menjadi ulama yang hebat global di peringkat dunia. Bahkan kitab-kitab pemimpin ini ataupun buku-buku karangan pemimpin ini menjadi rujukan di dalam negeri dan para ulama. Jadi pemimpin ini saya kira pemimpin ini kita boleh lihat bagaimana mereka ini lahir. Ada orang yang lahir kerana kepimpinan Islamnya hebat. Ada orang lahir kerana kepimpinan liberal mereka yang hebat. Dan boleh jadi juga mereka lahir kerana kepimpinan sekularisme mereka. Ideologi yang dibawa oleh mereka ini kita perlu jelas. Adakah dia selari dengan kepimpinan yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Kita tahu bahawa kita perlu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai sudut kehidupan. Maka kita perlu melaksanakan perkara itu. Ramai orang yang mengaku bahawa mereka ni Islam, mereka membawa perjuangan Islam, tetapi akhirnya mereka ini membuta tuli dalam memimpin masyarakat, memimpin kehidupan orang lain. Orang sudah memberikan kepercayaan kepada mereka, tetapi mereka mempermainkan perkara itu. Jadi sepatutnya kita yang memahami kepimpinan Islam lahir daripada kerangka Islam itu sendiri, membawa kepimpinan Islam itu ke depan. Dan kita yang perlu membawanya. Kita perlu yang terkehadapan kerana kita yang mempunyai kefahaman. Itu hakikat yang kita perlu terima. Walaupun dan kita menyedari bahawa hakikat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti dalam surah Al-Qasas ayat 56,
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui siapa yang layak untuk dipimpin ataupun diberikan hidayah. Semoga pengisian pada petang ini memberikan sedikit sebanyak kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita, kepimpinan Rabbani ataupun kepimpinan Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.